Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di Kak Eslina Channel. Siapa yang tak suka makan ketupat? Semua suka kan? Tak semestinya makan ketupat apabila hari raya. Hari-hari biasa pun boleh. Jadi saya nak kongsikan bagaimana cara menganyam ketupat dan juga merebus ketupat. Senang je, jom saksikan sehingga selesai. Mula-mula kena adalah dulu kan sarung ketupatnya. Kenalah anyam dahulu sarung ketupat. Saya nak tunjukkan cara menganyam ketupat, dua jenis ketupat ya. Senang je nak anyam ketupat. Mula-mula saya akan anyam sarung ketupat sate. Tengok sampai selesai ya. Sekarang nak anyam sarung ketupat bawang pula. Saksikan ya. Inilah hasilnya sarung ketupat yang telah siap dianyam. Seterusnya saya hendak pula isi beras ke dalam sarung ketupat dan juga merebus. Saya nak cuci dahulu beras.
Sukatan beras ni saya gunakan tin susu. Cara orang dulu-dulu, saya guna beras ni sebanyak 4 tin susu. Cuci beras macam mana nak masak nasi ya. Gunakan penapis yang lubang-lubang macam ni senang. Beras pun telah dicuci macam ini. Dan dituskan ya. Sebelum saya nak isi beras ke dalam sarung ketupat, saya nak didihkan dahulu air rebusan ketupat ya. Masukkan air ke dalam periuk secukupnya. Kuantiti air ni kena bersesuaian lah ya dengan jumlah ketupat yang hendak direbus. Saya nak ketatkan dahulu anyaman ketupat. Nanti isian beras ke dalam sarung ketupat taklah terkeluar. Hujung sarung ketupat kenalah dimatikan macam ini ya. Gunting dan selitkan ke dalam sarung ketupat. Semua sarung ketupat perlulah diketatkan dan juga dimatikan hujungnya macam ini ya. Bila dah selesai semuanya, barulah isi beras ke dalam sarung ketupat. Isi beras ke dalam sarung ketupat. Hampir nak setengah sarung ketupat tu ya. Kiraan hujung bucu ke bucu. Isi beras tidak boleh lebih daripada setengah ya. Nanti ketupat keras pula. Dan boleh terkeluar daripada sarungnya. Kedua-dua sarung ketupat sama ada ketupat sate ataupun ketupat bawang. Sama je sukatannya ya. Isian beras pun tidak boleh kurang ya. Nanti tak jadi pula ketupat. Ketupat akan jadi lembik dan tak padat. Tadi saya isi beras ke dalam sarung ketupat bawang. Sekarang saya isi beras dalam sarung ketupat sate pula. Sama je caranya. Saya anyam sarung ketupat tadi dalam 30 biji. Jadi isi semuanya ya. Terus isi semua sarung ketupat dengan beras hingga selesai. Kalau beras tu tak cukup, boleh cuci beras lagi ya. Kalau beras terlebih, boleh je buat lagi sarung ketupat. Sarung ketupat pun semuanya telah siap diisi dengan beras. Kemudian saya akan ikat satu ikatan 5 biji ketupat. Ikat simpul macam ni saja. Ketupat ni diikat macam ini. Mudahlah kalau hendak masukkan ke dalam periuk nanti. Nak diangkat pun senang. Nak kira ada berapa biji ketupat pun senang. Ikat dan simpulkan semua ketupat sampai selesai. Semuanya ada 6 ikatan, jadi semuanya ada 30 biji ketupat. Sekarang saya nak rebus pula ketupat ya. Air yang telah direbus pun telah mendidih. Masukkan ketupat tadi ke dalam periuk. Masukkan ke semuanya ya. Susun ketupat ke dalam periuk. Ketupat kena terendam ya dalam air. Periuk kena besar ya, bersesuaian dengan jumlah ketupat yang hendak direbus. Kalau tak terendam, boleh je masukkan lagi air. Masukkan air secukupnya ya. Kalau tak terendam, tak jadi pula nanti ketupat. Masukkan daun pandan. Nak bagi wangi ya ketupat ni. Kemudian tutup periuk ya. Guna api sederhana saja. Rebus ketupat selama 2 jam.
Sekali-sekala kenalah dibuka ya penutup periuk. Nak pastikan air cukup. Dan boleh dibalik-balikkan ya ketupat. Supaya ketupat tu dapat direbus dengan elok. Boleh ditambah lagi air ya. Ketupat kena tenggelam ya dalam air. Kemudian tutup semula periuk. Selepas ketupat direbus selama 2 jam, bolehlah dimatikan apinya ya. Ketupat pun dah masak. Cantik kan ketupat ni? Padat dan elok. Nampak gebu-gebu lagi. Bolehlah diangkat dan ditoskan. Masukkan ketupat ke dalam bekas yang lubang-lubang ya. Jadi mudahlah nak ditoskan airnya. Mudah je kan nak rebus ketupat? Tak susah pun. Kalau guna cara ni, insya-Allah ketupat akan tahan hingga 2 ataupun lebih daripada 3 hari. Tak perlu pun masukkan dalam peti ais, okey. Kalau nak rebus dalam kuantiti yang banyak ataupun sedikit, guna je cara ni dan juga masanya sama ya. Kemudian bolehlah biarkan ketupat sejuk ya. Barulah boleh dihidangkan dan dipotong-potong. Saya harap semuanya sudi mencuba cara ini. Selamat mencuba semuanya. Terima kasih.